Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi saya minta maaf lah, hari ini live saya lambat sikit sebab ada hal yang perlu saya uruskan. Dan apa yang ingin saya ceritakan adalah sesuatu berhubung dengan pemilihan UMNO. Ya, pemilihan UMNO yang saya jangka atau selama ini saya beritahu anda, saya jangka ianya akan diadakan sama ada bulan Februari atau Mac. Ya. Jadi seperti mana yang anda semua tahu, ROS telah membenarkan pemilihan UMNO diadakan selewat-lewatnya 6 bulan selepas PRU. Jadi maknanya pemilihan UMNO perlu diadakan sebelum bulan Jun, ya, tahun ini. Tetapi saya memberitahu anda bahawa pemilihan UMNO akan diadakan sama ada pada bulan Februari atau Mac. Ya. Dan nampaknya apa yang saya beritahu adalah tepat. Kerana Zahid sudah keluarkan kenyataan dan mengatakan tidak perlu tunggu sampai bulan Jun, ya, kerana banyak bahagian akan membuat mesyuarat perwakilan serentak dan oleh itu boleh buat pemilihan UMNO awal. Jadi persoalannya, mengapa nak pemilihan UMNO awal? Okey, sekarang sudah terbukti jangkaan saya tepat. Okey, bagaimana saya tahu? Dan mengapa Zahid terdesak nak buat pemilihan UMNO awal? Jadi untuk memahami perkara ni, kita kena lihat dari dua sudut. Satu sudut Zahid dan satu sudut Anwar. Kita mula dengan Zahid. Kita tahu sebelum pilihan raya umum ke-15, tidak ada sebab untuk adakan pilihan raya awal. Ada musim tengkujuh, ya, dan parlimen memang wajib dibubarkan pada bulan Julai 2023. Jadi tidak ada sebab parlimen dibubarkan awal beberapa bulan sebelum ianya wajib dibubarkan dalam pada rakyat terseksa, terhimpit dengan kos barang dan sebagainya. Tidak ada sebab. Tidak ada ancaman terhadap kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Perikatan Nasional tak ancam. Pakatan Harapan tak boleh ancam. Dia memang tak ada dalam kerajaan. Yang ancam adalah UMNO sendiri, Zahid sendiri. Zahid dan kuncu-kuncu dia beritahu Barisan Nasional Kerajaan tak stabil kerana boleh terancam. Tapi sebenarnya yang ancam dia nak parlimen dibubarkan awal. Ya. So tidak ada sebab yang diberikan. Mula-mula Zahid beritahu BN akan menang besar dan perkara ni dia nyatakan dalam perhimpunan Akuan UMNO. Jadi atas penipuan BN akan menang besar, dia dapat persetujuan perwakilan untuk menetapkan bila harus parlimen atau mencadangkan bila harus parlimen dibubarkan. Okey? Atas penipuan. Bagaimana saya tahu ianya penipuan? Kerana selepas itu Zahid memberitahu media dalam pelbagai kenyataan bahawa boleh jadi situasi di mana BN tidak menang. Ya. Jadi kalau dah tahu beberapa bulan lagi parlimen wajib bubar, satu-satunya sebab yang anda boleh beri mengapa perlu PRU awal adalah sebab anda tahu anda akan menang besar. Jadi anda boleh bagi tahu, jika kita buat pilihan raya awal, kita akan menang besar, kerajaan lebih stabil. Tapi kalau itu bukan sebabnya, maka anda tidak memberi sebarang sebab rasional, tetapi Zahid tetap menekan Ismail Sabri untuk bubar awal. Kenapa? Kenapa? Dan dia beri berbagai kenyataan bercanggah yang akhirnya membuktikan dia terdesak buat pilihan raya awal. Jadi sebab sebenarnya ialah dia terdesak disebabkan kes mahkamah, dan ini terbukti atas kenyataan Zahid sendiri pada konvensyen MIC, di mana beliau memberitahu dengan jelas pilihan raya perlu diawalkan sebab kes mahkamah dia dan kes-kes lain yang mungkin akan tercetus melibatkan kepimpinan MIC, MCA dan sebagainya. Jadi ianya bukannya sebab rakyat, ianya bukannya sebab perlu, ianya bukannya sebab kestabilan kerajaan, ianya sebabnya Tengku Zahid.
Ini keluar dari mulut Zahid sendiri. Why perlu PRU awal? Jadi ianya semuanya adalah berdasarkan Zahid, sehingga Zahid mempengaruhi kerajaan, mempengaruhi Perdana Menteri, menekan Perdana Menteri secara tidak berperlembagaan untuk mengadakan PRU awal sebab dia nak selamatkan tengkuk dia. So itu terbukti. Okey. Kemudian selepas PRU, ya, kita tahu ada berlaku penipuan. Okey. Selepas PRU, adakah kerajaan sekarang kerajaan UMNO? Bukan. Adakah Perdana Menteri sekarang Perdana Menteri UMNO? Bukan. Jadi kalau dah bukan Perdana Menteri UMNO, dan kalau UMNO hanya menang 26 kerusi, buat apa PRU awal? Bukankah Zahid sekarang perlu jelaskan kepada akar umbi bagaimana dia tersilap dan memohon maaf kepada akar umbi bahawa dulu sebelum PRU adalah kerajaan UMNO, sekarang bukan lagi kerajaan UMNO, ianya kerajaan PH. Ya. Kemudian Zahid menipu. Untuk bekerjasama dengan PH, dia membuat naratif palsu kononnya ini titah agung, BN perlu kerjasama. Dia menipu ahli-ahli parlimen BN, kononnya kita akan duduk pembangkang, tapi secara senyap dia hantar warkah kepada Agong, dan dia tipu Agong, kononnya semua ahli parlimen BN sokong Anwar. Kemudian dia keluar naratif palsu, Agong titah perlu kerjasama. Ya. Kemudian naratif palsu lagi, kalau tak kerjasama tak boleh bentuk kerajaan, jadi terpaksa demi rakyat. Walhal sebenarnya ianya tak, Anwar tetap akan jadi Perdana Menteri sekalipun BN tidak kerjasama. So dari situ kita tahu bahawa sebenarnya niat Zahid nak pilihan raya bukan sebab nak kekalkan kerajaan UMNO. Dia nak bantu Anwar naik sebagai Perdana Menteri. Ya. Sekejap ya. Okey. Jadi sekarang apa yang Zahid lakukan adalah kerana dia hendak menjadikan Anwar Perdana Menteri. Maaf ya, tadi ada panggilan. Dia hendak jadikan Anwar Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku sebelum PRU dengan apa yang berlaku selepas PRU, kesimpulan yang kita buat ialah Zahid ingin selamatkan tengkuk dia, dan atas sebab itu dia ingin Anwar jadi Perdana Menteri. So, sekarang apakah Zahid harap Anwar membantu dia dalam kes dia? Ini bukan saya buat satu andaian. Ini adalah kalau kita kaji rentetan peristiwa, kita akan dapat dengan jelas. Atas pengakuan Zahid, ianya bersangkut paut dengan tengkuk dia, kes mahkamah dia. Kemudian ianya bersangkut paut dengan nak jadikan Anwar Perdana Menteri kerana Zahid menipu. Jadi persoalannya lah, adakah Zahid rasa dia boleh selamat di bawah Anwar? Adakah Zahid harapkan Anwar sekarang melantik peguam baru, peguam negara baru yang akan melepas dan membebaskan Zahid? Okey. Jadi sekarang kita nak mengalah ke pemilihan UMNO. Jadi mengapa pemilihan UMNO diawalkan? Mengapa Zahid terdesak? Okey, kita sudah tahu Zahid semuanya bertumpu pada tengkuk dia. Jadi kes dia 47 pertuduhan jenayah akal budi mungkin diputuskan pada bulan Mac atau April. Okey, sekiranya Zahid melakukan pemilihan UMNO selepas kes dia diputuskan, dan andai kata Anwar tidak membantu dan Zahid didapati bersalah, sekarang pun Zahid kalau jawatan presiden dicabar, sukar bagi Zahid menang. Bayangkan kalau Zahid didapati bersalah, sekalipun dia merayu dan hukuman dia ditangguhkan, sukar bagi dia 10 kali ganda lebih sukar untuk menang jawatan presiden. Jadi dia tidak boleh tunggu selepas kes dia diputuskan baru buat pemilihan UMNO. Jadi pemilihan UMNO perlu dilakukan sebelum kes dia diputuskan, sama ada Mac atau April. Di atas dasar itu, kita lihat Zahid sudah memberi bayangan pemilihan UMNO akan berlaku bulan
Februari atau Mac, seperti mana yang saya jangkakan. Okey, memang sukar bagi Zahid menang jawatan presiden sekiranya jawatan presiden dicabar, tetapi tidak sesusah sekiranya dia didapati bersalah. Okey, kalau berlaku pemilihan UMNO dan katakan ya, Zahid menang jawatan presiden dicabar, Zahid menang. Jadi Zahid perlu buktikan, saya lihatlah, perlu buktikan kepada Anwar bahawa dia relevan dan dia boleh menang. Kerana hanya bila Zahid menang, Barisan Nasional mudah dikekalkan sebagai sekutu Pakatan Harapan dan kerajaan Anwar lebih selamat. Kerana jika Zahid kalah, presiden baru naik, saya 100% yakin majoriti ataupun hampir 100% MP Barisan Nasional atau Barisan Nasional seketul akan umumkan bersama Perikatan Nasional. Jika itu berlaku, percayalah GPS akan ikut Barisan Nasional dan Anwar akan tumbang. Jadi Zahid perlu buktikan kepada Anwar dia relevan dan dia boleh kekal sebagai Presiden UMNO. Okey, saya tak nak buat spekulasi adakah Anwar berniat nak bantu ke tidak. Itu di luar pengetahuan saya. Tetapi kalau saya Anwar, dan andai kata saya nak bantu, saya nak lantik peguam negara baru untuk bantu Zahid, saya akan suruh Zahid buktikan kemampuan dia dulu. Saya nak lihat kau buat pemilihan UMNO, kemudian boleh tak kau kekal sebagai Presiden UMNO. Sekiranya kau boleh kekal sebagai Presiden UMNO dan beri jaminan bahawa BN akan kekal bersama PH, saya akan kata, okeylah, nak cerita nak bantu ke tidak, itu kita lihat kemudian. Okey? So, itu adalah satu perkara yang Zahid terpaksa lakukan, iaitu buktikan kemampuan dia. Saya tak kata ada orang ada niat nak bantu dia ke tidak, itu kita tak tahu dan kita tidak mungkin tahu. Tetapi kita lihat Zahid buat pilihan raya awal, atau dia tekan buat pilihan raya awal sebab tengkuk dia dan dia hendak sangat Anwar jadi Perdana Menteri, maka semestinya dia harapkan untuk terlepas daripada pertuduhan dia. Saya tak tahulah macam mana dia harapkan, itu saya tak tahulah. So, sebab kita tahu ianya berkisar di sekitar tengkuk dia. Jadi sekarang dia kena buktikan menerusi pemilihan UMNO. Okey. Namun sekarang Zahid ni sedang cuba memberi gambaran bahawa jawatan presiden tidak harus dicabar. Saya dah jelaskan, jawatan presiden memang kalau perwakilan, sekalipun semua perwakilan di semua bahagian mencadangkan jawatan presiden tidak dicabar, tetapi tiba-tiba ada seorang ahli UMNO mencabar jawatan presiden, ahli UMNO tu tidak melakukan sebarang kesalahan kerana apa-apa ketetapan, apa-apa cadangan, apa-apa resolusi sama ada dari MKT ataupun dari bahagian di seluruh negara tidak boleh mengatasi perlembagaan UMNO. Jadi tidak ada sebarang halangan dari sudut perlembagaan UMNO untuk sesiapa mencabar presiden. Dan sekiranya ada orang cabar presiden, dia tidak melakukan sebarang kesalahan, melainkan pada Perhimpunan Agung UMNO khas yang akan diadakan pada bulan depan, Zahid dan atau pihak tertentu dalam UMNO mengusulkan agar perlembagaan UMNO dipinda supaya jawatan presiden tak boleh dicabar dan ianya diluluskan majoriti perwakilan pada Perhimpunan Agung UMNO khas, dan kemudian perlembagaan UMNO dipinda dan ROS luluskan sebelum pemilihan UMNO. Itu cerita lain. Okey. So perwakilan perlu bijak. Kalau dah tahu Zahid sedang menghancurkan UMNO, tidak perlu lulus sebarang usul untuk pindah perlembagaan supaya boleh halang pihak-pihak untuk mencabar presiden. Dan sekalipun perlembagaan dipindah, saya tidak percaya ROS akan luluskan perlembagaan sebegini. Okey. Melainkan ROS dipengaruhi lah. Okey. So,
Zahid terdesak kekal sebagai Presiden UMNO untuk buktikan kepada Anwar, itu yang saya lihat, bahawa dia relevan dan dia boleh kekal menguasai UMNO. Ya. Sebab akhirnya kita tahu ianya semua berkaitan Tengku Zahid. Okey. Tetapi satu saya nak pesan kepada Anwar. Zahid terbukti pengkhianat. Dulu dia bekerjasama dengan orang-orang dalam Pakatan Harapan untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Kemudian dia mengkhianati orang yang dia bersubahat dengan dulu untuk naikkan seorang Perdana Menteri UMNO. Kemudian dia menekan Perdana Menteri UMNO yang dia naikkan sendiri itu untuk menaikkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi siapa nak kata Zahid tidak akan khianati Anwar sekiranya Zahid menang pemilihan presiden dan kemudian Zahid dilepas dan dibebaskan? Tak ada siapa boleh jamin, kerana Zahid kuat menipu dan kuat mengkhianat orang-orang di sekeliling dia. So itu pencerahan saya, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.